Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Sidi Muhyiddin Abu Muhammad Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu diribatnya pada pagi Ahad 13 Jumadil Akhir tahun 545 Hijriah sebagaimana berikut. Sesiapa yang melihat pecinta Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melihat orang yang melihat Allah Ta'ala. Sesiapa yang melihat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, dia masuk kepadanya dengan rahsianya, batinnya. Tuhan kami Azza wa Jalla ada dapat dilihat. Cuba baca apa kata Nabi SAW. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Kamu akan lihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat matahari dan bulan. Tidak akan terlindung kamu dari melihatnya. Hari ini dia dapat melihat dengan pandangan mata hati, dan besok dengan pandangan mata kepala. Tetapi ingat, tiada sesuatu yang serupa dengan dia, sedang dia maha mendengar, maha melihat. Pada pencinta Allah Ta'ala telah redha dengan dia dari yang selain dia. Mereka meminta bantuannya, dan mereka sudah cukup dengan hanya dia dari selain dia. Kepahitan sifat fakir menjadi manis pada mereka. Kefakiran dunia menjadi sifat mereka, dan redha atas kefakiran itu menjadi tabiat mereka. Kenikmatan yang dirasakan ialah dengan hidup fakir. Kekayaan itu ialah ketika hidup dalam kefakiran. Kesenangan itu ialah dalam hidup menanggung sakit. Kemesraan itu ialah hidup dalam kerunsingan. Kedekatan mereka dengan Allah ialah bila mereka berjauhan dengan makhluk. Kerihatan mereka ialah ketika mereka menerima kesusahan. Alangkah bahagianya kamu, wahai kaum yang sifatnya bersabar, sentiasa redha dan fana dari diri mereka dan hawa nafsu mereka. Wahai kaum, relalah dengan Allah serta redalah dengan segala perbuatannya, yakni takdirnya kepada kamu dan kepada selain kamu. Jangan sampai kamu menunjukkan diri kamu lebih pandai dan lebih tahu daripada siapa yang memang lebih tahu dan lebih pandai daripada kamu. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala itu lebih tahu dan kamu tiada tahu. Berdirilah di hadapan Allah Ta'ala di atas tumit yang tidak punya apa-apa, baik dari akal kamu maupun dengan ilmu kamu, agar kamu memperoleh ilmu daripadanya. Tunjukkan kehairanan kamu dan minta pilihan kepadanya supaya datang ilmu itu dengan dia. Mula dengan kehairanan, yakni ketakjuban, kemudian dengan ilmu, dan barulah sampai kepada maklumat daripadanya. Mulakan dengan permintaan, kemudian akan sampai kepadamu apa yang diminta itu. Tunjukkan kemahuan yang sebenarnya, dan barulah nanti mendapat apa yang engkau mahu. Dengarlah dan ketahuilah bahawa aku ini sedang memintal tali temali kamu yang kusut, dan cuba menyambung mana-mana tali yang terputus.
Aku tidak ada kerja lain selain kerja ini, dan tiada fikiran apapun selain fikiran ini sahaja. Aku ini sedang terbang, dan di mana aku terjatuh, di situlah aku mengutip. Urusanku ialah menjaga kamu, wahai batu-batu yang tercampak di sana sini. Wahai orang yang duduk dengan senang-senang, yang memberatkan dirinya, dan yang terkait dengan tali temali jiwa dan hawa nafsunya. Ya Allah, ya Tuhanku, belas kasihanilah aku dan mereka sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara hamba-hamba Allah yang terpilih ialah orang-orang yang mampu melihat Allah Ta'ala. Di hari akhirat kelak, semua orang beriman akan dapat melihat Tuhannya tanpa sebarang hijab, tanpa sebarang perantaraan. Sebagaimana mereka melihat matahari dan bulan tanpa terhalang sedikit pun. Sebagaimana mereka melihat bulan pada malam penuh, yakni bulan purnama. Ini antara perkara yang menjadi keistimewaan orang beriman semuanya di hari akhirat kelak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawmaizin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang ceria pada hari itu, yakni pada hari kiamat, kerana mereka akan melihat zat Allah SWT, wajah Allah. Namun melihat wajah Allah, perlu kita ketahui, laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan makhluk. Dan melihat dan kaifiatnya tak sama sebagaimana kaifiat kita melihat mana-mana perkara-perkara lain, makhluk-makhluk Allah. Ia satu kelainan yang Allah Ta'ala ciptakan. Sebagaimana kelainan kita melihat waktu mana kita tidur. Kita semua tahu, waktu kita jaga, kita lihat dengan mata. Mata ni yang berfungsi. Sebab saja kita pejam, kita tak akan nampak apa-apa. Tetapi ketika mana kita pejam dalam tidur kita, kita akan dapat melihat kerana Allah menciptakan panca indera yang sesuai pada waktu tidur kita. Kerana itu kita dihadirkan dengan mimpi, untuk menunjukkan bagaimana Allah menciptakan panca indera yang sesuai. Yang ketika mana kita memejamkan mata, dalam mimpi kita dapat melihat warna-warni. Kita dapat melihat besar ataupun kecil, jarak dekat ataupun jauh, walhal mata kita terpejam. Maka demikian Allah Ta'ala akan berikan keistimewaan kemampuan ini kepada orang beriman, melihat Allah dengan keadaan yang selayaknya. Selayaknya bagi Allah dan selayaknya bagi hamba, dengan kaifiat, dengan cara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka ini hakikat yang perlu kita tahu. Kalau kita tanya macam mana, sebagaimana kita kiaskan tadi, macam mana kita pejam mata lalu kita dapat melihat. Seorang akan kata bila pejam mata tak nampak. Lalu kita kata bukankah bila kita pejam mata dengan sungguh-sungguh, dengan makna tidur, kita dapat melihat. Dan demikian juga dalam kehidupan yang akan datang. Persoalan yang kita bincang pada pagi ini, melihat Allah di dunia. Apakah boleh melihat Allah di dunia ini? Sepakat ulama tidak berlaku kepada sesiapa pun, melainkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berikan keistimewaan itu. Rasulullah dapat melihat Allah Ta'ala pada malam dimi'rajkan ke langit. Namun apakah orang beriman yang lain boleh melihat Allah? Kerana di sana ada hadis-hadis yang menyebut, yang mengungkapkan tentang orang beriman melihat Allah. Dalam hadis yang ketika mana datang Jibril AS menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, lalu bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Ka'anna, seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak dapat melihat Allah, kamu mengetahui Allah melihat kamu. Dia ada dua maqam, dua ihsan. Itu ada dua jenis. Yang pertama, seorang yang mampu melihat Allah. Yang kedua, seorang yang mengetahui Allah melihat dia. Bila Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin,
Allah suka orang-orang yang ihsan. Muhsin daripada perkataan ahsana yuhsinu muhsin. Kalau kita lihat dalam terjemahan atau dalam makna, muhsin makna orang yang suka buat baik. Tapi kalau kita relatekan makna muhsin ini juga ihsan, yakni orang yang melakukan kebaikan seperti dia melihat Allah. Tuan-tuan, kita ambil satu contoh mudah. Kita kalau buat satu kerja orang tengok, bukankah kita akan buat dengan sempurna? Ni kita buat live ni, mungkin beribu tengok katakan, atau beratus tengok. Bukankah kita akan buat cara sempurna? Kerana orang sedang menonton kita. Kita di dalam kaca TV, kita lihat forum-forum dan sebagainya. Semua akan berusaha untuk buat yang terbaik. Tak ada orang buat lebih kurang. Bila semua mata-mata tertumpuk. Ini mata-mata makhluk. Bagaimana dengan pandangan Allah? Maka seorang hamba yang benar-benar dekat dengan Allah, waktu mana dia buat satu amalan, dia begitu itqan, teliti. Dia begitu bersungguh-sungguh. Dia menghadirkan segala kegerunan, ketakutan, kehebatan, kebesaran Allah. Ini Ali Zainul Abidin. Waktu mana dia berwuduk, tubuhnya menggeletar, wajahnya pucat. Lalu orang bertanya, kenapa Syekh? Lalu dia kata, bukankah, tidakkah kamu tahu siapa kita akan menghadap nanti? Kita menghadap Allah. Kerana itu aku takut. Menggeletar tubuhnya, pucat wajahnya. Ketika mana dia mengambil wuduk lagi. Kerana ia adalah waktu menghadap Allah Ta'ala. Dalam hadis Hanzalah beritahu, waktu kami bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah cerita tentang syurga dan neraka, kami nampak syurga tu. Ka'annana narah. Macam kami tengok syurga. Macam kami tengok neraka. Datang rindu, datang takut. Tapi bila mana kami bersama dengan keluarga, kami lupa. Lalu Hanzalah bertanya pada Nabi SAW. Nabi kata, sa'ah. Begitulah waktunya. Ada waktu memang kita ingat, ada waktu kita lupa. Bila kita bersama keluarga dan sebagainya, itu adalah fitrah. Kalau kamu berterusan begitu, wahai Hanzalah, malaikat akan turun bersalam dengan kamu. Berarti ada orang yang memang mencapai kemuncak itu. Kemuncak bila mana dia beribadat pada Allah seperti dia melihat Allah. Kemuncak waktu mana dia beribadat pada Allah, dia mengetahui Allah melihatnya. Maka ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, melihat dengan mata batin. Tuan-tuan gini, kalau tuan-tuan duduk, orang bercerita tentang satu benda yang tuan-tuan tak tengok, bukankah secara automatik kita dapat bayangkan? Kita dapat bayangan. Seorang cerita ni, ada satu tempat lawa kat kampung saya. Air terjunnya Masya Allah ada 7-8 tingkat. Kemudian dia punya airnya hijau, jernih, macam kristal. Persekitaran ni, waktu kita cerita, tuan-tuan dapat macam nak bayangkan. Sebab memang Allah jadikan fitrah kita, sebaik saja kita dengar, kita cuba bayangkan. Dengan kemampuan ilmu dan kemampuan imajinasi kita. Tapi orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, Allah beri dia imajinasi yang lain. Setiap orang dia ada imajinasi, dia panggil tasawurat. Tasawurat, satu gambaran yang akan kita bentuk secara automatik bila kita dengar sesuatu. Kalau orang kata burger ni 3 tingkat, kita dah bayang. Kalau kita tak dapat bayang sebab kita tak pernah kenal burger, orang tu akan beritahu ada daging, kepingan daging, kita buat bulat-bulat. Bila sebut burger je, daging ni mesti bulat. Kalau daging petak, kita tak berapa nak panggil burger, mungkin burger je kot. So burger ni daging bulat, kita dah tahu burger bulat. Rotinya pun bulat. Bagi orang yang memang tak pernah kenal burger, katakan, dia pergi dekat orang asli, kita cerita burger, dia pun tak tahu. Lalu kita membayangkan, ni satu benda bulat, kita tunjuk. Maka dia akan gunakan imajinasi yang dia ada, berdasarkan benda-benda yang lebih dekat dengan dia. Dia pun tengok. Dia tengok tayar kereta, macam tayar kereta kot. Dia bayangkan begitu. Tetapi dia akan buat satu gambaran. Orang berilmu, gambarannya lebih tepat. Orang tak ada ilmu, dia cuba bentuk juga gambaran. Tetapi, artinya fitrah kita akan gambar. Akan ada gambaran automatik. Kita kalau cerita ni ada benda yang, kalau lelaki lah kita cerita ada perempuan cantik, atau perempuan kita sebut lelaki yang handsome, kita dah bayang berdasarkan apa yang kita dah tahu, apa yang kita dah kenal. Lalu kita pun bayang begini. Berdasarkan apa? Pengalaman dan ilmu kita ada. Tetapi bagi orang yang Allah Ta'ala pilih,
maka Allah berikan dia satu ilmu yang dengannya dia dapat satu bayangan yang layak bagi Allah Ta'ala. Orang ni, kalau saya sebut tadi, setiap orang dia ada imajinasinya sendiri. Lagi dia berilmu, lagi tepat imajinasi dia. Lagi dia berilmu, dia akan lebih tepat. Kalau dia kurang ilmu, dia masih cuba membayangkan. Kerana bila dengar sesuatu membayangkan, itu fitrah. Dia datang sebagai fitrah. Tak mungkin kita kata, saya tak nak bayang. Tak, dia akan terbayang dengan gambar-gambar tertentu. Lagi tinggi martabat seseorang, maka bayangan tu lebih jelas. Maka lagi lebih nampak. Sehingga dia melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah dilihat. Tidakkah tuan-tuan tengok, bila orang tu cipta sesuatu, kita pun tak pernah bayang satu ketika dahulu bagaimana rupa bentuk handset. Kita pun tak pernah bayang bagaimana bentuk Android yang mula mengubah teknologi telefon. Kita pun tak pernah bayang touch screen. Kita tak pernah bayang. Sebelum tuan-tuan ada touch screen, kita cuma tahu angka. Zaman telefon pusing-pusing macam tu. Tak pernah kita terbayang. Tapi ada orang yang Allah pilih untuk bayang benda tu. Akhir dia pun buat telefon pintar, smartphone, yang touch screen. Akhir bila kita dah tahu sekali, kita mula dapat bayangkan. Kemudian akan ada lagi orang yang Allah beri untuk dibayang sesuatu yang kita tak terbayang. Tapi dia boleh, sehingga dia mencipta sesuatu baru. Benda yang baru. Tak pernah kita terfikir suatu hari nanti pagar terbuka sendiri. Dulu tak pernah orang fikir pagar terbuka. Kalau pagar terbuka, kita kata ni memang hantu ni. Itu ilmu kita dulu. Hari ni kita boleh lihat pagar boleh buka, boleh tutup. Kereta boleh start dari jauh. Dulu kita tak dapat bayang, kalau kereta tu start sendiri, kita kata mesti ada saka ni, hantu. Hari ni teknologi, orang yang pertama bayangkan, dia start sendiri kereta, aircon terbuka dan sebagainya. Bahkan ada teknologi yang rumah dia, sebelum dia balik rumah, lagi setengah jam dia nak balik, dia dah autokan semua. Kipas buka, aircon buka, dah siap. Vacuum jalan, dia dah setting semua. Dapur berasak sendiri, siap. Dapur pun dah masak, dia balik semua dah siap. Ada orang sudah bayangkan dan dia dah create benda tu. Kita mungkin tak berilmu jauh, kita macam gila ke apa, kata kita. Tapi mereka terus mencipta. Baik, kalau hal-hal duniawi, tuan-tuan boleh terima ada orang istimewa yang boleh bayang benda tu, yang kita tak terbayang, lalu mereka cipta, akhir kita pun bayang. Demikian hal ukhrawi. Ada manusia yang terpilih, yang Allah Ta'ala menjadikan dia ini dapat melihat Allah dengan batinnya. Itu kita sebut tentang Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan demikian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyu julasa ina khair, siapakah yang patut menjadi teman-teman kami? Siapa yang patut menjadi kawan-kawan kami, orang-orang yang kami nak lepak dengan dia? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zakkarakumullah ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa zakkarakum bil akhirati amaluhu. Orang yang bila mana kamu tengok dia, kamu ingat Allah. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kita tengok orang ni, kita nampak Allah. Kita ingat Allah. Kita takut Allah. Hanya kerana tengok orang ni. Tengok dia je. Kalau kita tengok dia, kita datang takut pada Allah, datang ingat pada Allah, bagaimana dia pula? Pastikan ingatannya kuat pada Allah, sehingga memancarkan nurnya, sehingga waktu kita melihat dia, kita ingat Allah. Dan orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia bercakap, ilmu kamu bertambah. Kita duduk dengan dia, ilmu bertambah. Ada benda baru kita dapat. Ada benda yang keliru dapat dijelaskan. Ada benda-benda yang terhijab, yang sama-sama dapat diterangkan. Dan yang ketiga, bila mana kamu melihat amalan mereka, kamu tahu bahawa ada akhirat. Waktu kita melihat amalan ahli dunia, bersungguh-sungguh di dunia, kita tahu dia nak dunia. Tapi waktu kita melihat ada orang yang bersungguh-sungguh amalan akhirat, lalu dia menjadikan kita yakin ada akhirat. Sebab dia tak akan buat kalau dia tak yakin.
Maka kita melihat ni, kita pun yakin. Umpama gini tuan-tuan, kita melihat ada orang tu dia jual keropok lekor, kita yakin ada pembeli dia. Kita tengok dia ada buat benda tu banyak-banyak. Kita kata ni mesti ada peminat dia ni. Ni mesti ada pelanggan, customer dia ni. Dengan kata lain, ni ada bisnes dia ni. Sama juga bila kita melihat orang-orang yang sibuk dengan benda akhirat. Dengan solat, dengan zikir, dengan ngaji Quran, dengan dia bersikap baik. Walaupun orang marah, orang keji, orang hina, dia tetap menjawab dengan baik. Dia mengharapkan sesuatu yang luar daripada dunia ini. Kalau kita ikut dunia ni, kalau orang marah baik, kita marah balik. Itu adalah amalan dunia. Orang lempang, kita lempang dia balik. Orang pukul, kita berdendang, kita bunuh dia balik. Tapi ada orang, seluruh peluru-peluru maki yang dunia dihadapkan kepadanya, dia tetap tenang dan sabar kerana dia yakin pada akhirat. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang-orang bodoh yang memaki dia, yang berkata bukan-bukan pada dia, sama ada kata-kata direct macam zaman dulu atau hari ni melalui komen-komen lah. Dia kata orang ni sekian, dan komen dia macam kata. Dia kata qalu salama, mereka tak peduli. Mereka tengok ni perkataan dia delete, just ignore je benda ni. Tak ada pun cenderung nak balas. Tak ada, jangan buang je lah. Apa susah-susah? Benda kita nampak sampah, kita pun ambil tok dan tong sampah. Tak perlu kita maki sampah. Bodoh lah kita kalau kita maki sampah. Tuan-tuan nampak kata-kata sampah, just ambil dia, buang dalam tong. Dan kata lain, delete. Waktu kita uploadkan ke ataupun apa je kita tulis dalam wall kita dan sebagainya, kita kuliah, tiba-tiba masuk orang yang nak maki kita, nak rendahkan kita, nak hina, just ambil dia, buang dalam tong. Tak perlu diberikan perhatian, tak perlu dijawab. Ini perkataan salama. Buat ignore atau buat tak tahu je. Tak ada apa-apa. Contoh kita kalau berjalan anjing menyalak, dia tak beri kesan apa, just terus berjalan. Jangan dia layan anjing yang menyalak. Jauh sekali kita baling batu dia, sehingga nampak kita pula jahat pada dia. Tak payah. Jalan terus. Kerana dah kerjanya anjing memang menyalak. Dia tak kerti buat apa. Kalau dia bukan anjing, dia bagi salam, Assalamualaikum. Namanya anjing. Maksudnya ialah, bila golongan-golongan tertentu yang menghalakan segala keburuk padanya, dia tak layan. Sebab dia tahu ada akhirat. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, a'rid anil jahili as-safi fa kullu ma qala fa huwa fi ma darra bahr al-furat yawman in khada ba'dul kilabi fi. Jangan pedulilah kata-kata orang bodoh. Sebab dia cakap ikut mulut dia, dia bukan cakap ikut ilmu, jauh sekali ikut iman. Cakap ikut mulut, boleh naik dia naik. Itu kalimah dia tahu, itu dia tulis. Tidak akan rosak lautan Furat kalau hanya beberapa ekor anjing mandi di dalamnya. Jadi kalau anjing tu dia mandi dalam air, namanya sungai, dia tak akan jadikan air itu mughalladhah. Yang mughalladhah itu anjingnya, bukan airnya. Maknanya, kalau ada kata-kata yang buruk kepada kita, dia tak akan menjadikan kita mughalladhah. Yang mughalladhah itu kata-kata itu. Kita tenang, bersih, jalan. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, orang-orang yang baik itu, bila kita tengok dia, kita ingat Allah. Bila dia bercakap, bertambah ilmu kita. Bila kita tengok amalan, kita ingat akhirat. Siapa mereka? Inilah dia orang yang melihat Allah dengan mata batinnya. Mereka inilah para wali Allah. Sebab itu disebut dalam hadis yang lain. Sebelum kita menerangkan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, sifat-sifat watak mereka. Dan hadis yang lain kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah la unasan ma hum bil anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumil qiyamah bimakanihim min Allah. Di kalangan hamba Allah ini, kata Rasulullah, ada sejenis manusia. Mereka ni bukan nabi, mereka juga bukan orang mati syahid, tetapi para nabi dan orang yang mati syahid melihat mereka dengan penuh kemuliaan kerana kedudukan yang dekat mereka di sisi Allah. Sahabat kata, ya Rasulullah, tukhbiruna manhum? Boleh tak Tuhan beritahu pada kami siapa mereka? Bukan nabi, bukan orang mati syahid, tetapi mereka orang yang dekat dengan Allah sehingga para nabi pun kagum dengan mereka. Ya, mereka tidak akan mengatasi darjat para nabi, tapi para nabi kagum tengok kehebatan mereka
dekat mereka dengan Allah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabu birauhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha wallahi inna wujuhahum lanur la yakhafuna idza khafa an-nas wala yahzanuna idza hazina an-nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah kaum yang mencintai orang-orang beriman kerana Allah, tanpa ada hubungan rahim, tanpa ada hubungan harta benda. Demi Tuhan, kata Nabi SAW, wajah mereka ada cahaya. Mereka tidak takut ketika mana manusia takut. Mereka tidak bimbang ketika mana manusia bimbang. Lalu baginda SAW membaca ayat Al-Quran dan surah Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu tiada ketakutan pada mereka, tiada berduka cita mereka. Rasulullah menyebut kelompok ini yang disebut istimewa mereka. Mereka tidak ada permusuhan dengan orang beriman. Tak ada. Bahkan mereka mencintai orang beriman. Di sebalik berbeza pandangan dan pendapat, mereka mencintainya. Tanpa sebarang hubungan. Bukan kerana hubungan rahim, bukan adik-beradik. Ataupun kerana sebab harta, tak. Bukan kerana orang tu bagi duit, tak. Tetapi semuanya kerana Allah. Sebab kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu ini orang beriman, kita sayang dia. Sekalipun kita membantah pendapat dia, dia tidak mengurangkan sayang kita pada dia. Ya benar, kita mungkin tak bersetuju, tak sependapat, itu normal. Imam Syafi'i tak bersetuju dengan Imam Malik, banyak perkara. Bahkan dia mengarang kitab. Beliau mengarang kitab, Ikhtilafu Malik, khilafku, perselisihanku dengan Imam Malik. Imam Syafi'i amat menyayangi Imam Abu Hanifah. Tetapi beliau juga mengarang kitab menyangga ahli Iraq. Berbeza pendapat tidak mengurangkan cinta, sebab cinta mereka kerana Allah. Siapa pun cinta kerana Allah, tidak ada yang boleh mengurangkan cinta itu walaupun pun sebab. Tapi kalau kita cinta dengan hawa nafsu, dia boleh kurang dengan cepat. Ia umpama bekas yang bocor. Walaupun penuh, akhirnya hilang. Seperti tidak ada apa-apa. Tapi orang cinta kepada Allah, tuan-tuan sekalian, ia mungkin berbeza pandangan, ia mungkin berbala. Itu hal normal sebagai seorang manusia, umpama suami isteri. Lagikan lidah lagi tergigit. Artinya benda tu memanglah akan berlaku. Tetapi tidak mengurangkan kasih sayang mereka. Mereka siapa? Ini wali Allah. Wali-wali Allah ini mereka mencintai orang beriman. Mereka tidak cenderung menjadikan orang beriman sebagai musuh. Kerana mereka tahu musuh mereka siapa? Musuh mereka ialah syaitan. Dalam Quran Allah menyebut musuh kita syaitan. Lagi, musuh kita ialah orang yang musuh Allah. Musuh Allah. Tak kira siapa. Yang musuh Allah, maka musuh kita. Maka ini golongan-golongan supaya kita tahu watak mereka terlebih dahulu. Siapa mereka yang melihat Allah dengan mata hati. Selepas kita menyebut hadis-hadis tentang imkaniyat, kebolehan seorang melihat Allah dengan mata hati. Dengan sepakat ulama, tak ada orang melihat Allah dengan mata zahirnya di dunia. Akhirat dapat lihat di dunia. Melainkan ia berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Namun, sepakat ulama, mereka ini boleh melihat Allah dengan mata batin. Ia disebut sebagai ihsan, makam ihsan. Dan kita dah sebut hadis Hanzalah. Dan di sana ada satu hadis lagi supaya kita tahu imkaniyah, memang boleh melihat Allah dengan mata batin. Bagaimana? Saya dah sebut gambaran, imajinasi, tasawurat seorang berbeza, mengikut dekat dia dengan Allah. Sebagaimana kita kiaskan dengan orang-orang yang mencipta sesuatu alat yang orang tak tahu, tak pernah bayang, tapi dia bayang dulu. Maka dia pun buat dulu. Sehingga kita terbayang pada itu. Sehingga kita nampak benda itu. Dalam satu hadis, kata Nabi SAW, Innal abda idha qama ila salah, fa innama huwa baina yadayi rahman tabaraka wa ta'ala. Fa iza altafata yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ila man taltafit ila khairin minni aqbil ya ibna Adam, aqbil ya ibna Adam ilayya fa ana khairun mimman taltafitu ilaihi. Rawahul Bazzar. Maksudnya, seorang hamba bila dia sembahyang, dia sedang berada di hadapan Tuhan. Dan bila mana dia berpaling ke arah lain, tengah solat, Allah Akbar, kita paling. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai anak Adam, kamu paling pada siapa tu?
apakah kamu paling kepada orang yang lebih baik pada aku? Wahai anak Adam, kembalikan pandanganmu kepadaku, kerana aku lebih baik daripada apa yang kau pandang selainku. Perkataan irtifak, kata ulama, ada dua makna. Yang pertama, waktu seorang tu solat, bila dia pandang kanan kiri, dia telah melakukan adat yang buruk dengan Allah, walaupun solatnya sah, selagi dadanya tak berpaling. Kita dah sebut dalam perbahasan fiqh bahawa berpaling kiri kanan ni hukumnya makruh. Tapi kalau dia ada sebab, tak apa. Kau paling tak ada sebab, umpama tengok anak dia jatuh, dia pun tak tahu jatuh ni jatuh yang luka ke atau jatuh saja. Sebab menangisnya lain macam, dia pun tengok budak ni berdarah, jatuh, tersembang gigi, kena misalnya, maka waktu itu harus. Tapi kalau dia paling tak ada sebab, Allah Akbar paling, saja nak tengok siapa sebelah dia, nak tahu misalnya, maka perbuatan itu makruh. Allah melainkan di tengah semayang, tengah malang seorang-seorang, tiba ada sebelah dia, tu dia pun paling. Siapa tengah-tengah malang aku qiyam? Itu harus. Sebab ni pelik. Kalau tuan-tuan solat berjemaah, orang tepi kita tak pelik. Ni kita solat tengah malam, tiba ada orang sebelah kita. Tengok putih pula, gerung juga kita. Rupanya isteri kita baru start qiyam mulai. Ya, isteri kita kan pakai telekung putih. Tengok ini, khusyuk balik. Jadi ini dari sudut hukum hakam. Berpaling pertama ialah berpaling macam tu. Bila kita paling, Allah tanya, wahai hamba-Ku, kamu paling kat siapa? Apakah dia lebih baik pada aku? Wahai anak Adam, kembalikan pandanganmu kepadaku, aku lebih baik daripada dia. Yang kedua, makna berpaling yang ingat yang lain. Kita Allah Akbar, kita pun ingat benda tu, ingat benda ni. Itu juga berpaling. Ni paling ke mana ni? Namanya solat, kenapa ke lain? Kenapa otak kita sampai ke suatu stesen dah? Allah Akbar, suatu stesen sampai. Allah Akbar dah sampai Singapura. Allah cepatnya sampai Singapura. Lepas solat, pergilah Singapura. Ni dalam solat dah pergi, dah start motor dalam solat. Artinya, kenapa kita berpaling? Ini kan solat hanya beberapa minit. Hanya beberapa tempoh waktu yang amat singkat. Bukankah kita patut fokuskan supaya kita dapat ketenangan untuk seharian suntuk kita? Tapi kalau kita Allahu Akbar, lalu masuk segala dunia, segala perancangan yang 10 tahun akan datang pun masuk. Bukan kata perancangan hari ni, perancangan 10 tahun akan datang nak pencet pun dah masuk sekali dah. Maka kita berpaling dari Allah. Pasti Allah berkata pada kita, kamu ni ingat siapa ni? Patut duduk depan kita, duduk depan Allah, ingat Allah. Contoh macam gini dah, kalau kita duduk depan isteri kita, kita ingat perempuan lain, tak kena pelempang kita. Depan isteri tengok, abang-abang bayang saya ke bayang siapa ni? Sengih-sengih, senyum-senyum misalnya. Tak, saya memang bayang awak lah. Maka isteri kita tambah sayang kat kita, suami kita tambah sayang kat kita. Tapi tengok muka suami duduk bayang orang lain, kena marah. Apatah lagi bila kita sedang menghadap Allah solat. Kerana solat satu keadaan yang benar-benar seorang hamba menghadap Allah. Sehingga dia tak makan, dia tak minum, dia tak bercakap. Dia berbeza dengan doa. Walaupun doa itu bahagian daripada solat. Dia berbeza dengan ibadat haji. Tuan-tuan buat haji, tuan-tuan tengok orang juga. Sebab bila tawaf, tengok orang kiri kanan. Tapi bila kita solat, kita tak boleh tengok orang, melainkan kita tengok bawah. Kita tak boleh makan. Kita tengah tawaf boleh minum air. Boleh. Kalau perlu. Dahaga sangatlah. Walaupun sebaik-baiknya selepas tawaf. Sebab kata Nabi SAW, tawaf itu seperti solat. Melainkan kamu boleh bercakap. Maka bila kamu bercakap, cakap yang baik-baik. Sebab ia seperti solat. Tapi dia bukan solat. Dia seperti. Solat benar-benar solat. Sehingga dalam solat terhimpun semua rukun Islam. Semua 5 rukun Islam ada dalam solat. Ya. Kalau kita rukun Islam pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, ada dalam tahiyat kita. 2 kali tahiyat kita. Kalau kita sebut rukun Islam itu ialah solat, ya, solat itu memang solat. Kalau kita sebut rukun Islam itu puasa, dalam solat itu puasa. Kalau kita sebut rukun Islam itu ialah pergi ke Baitullahil Haram, solat itu ialah pergi ke Baitullahil Haram dengan menghadap Baitullahil Haram. Kalau kita kata rukun Islam itu keluarkan zakat, solat itu zakat. Bukankah kita telah, waktu kita cari duit, bagaimana kita nak dapat duit? Kita kena peruntukkan masa untuk dapat duit. Tak ada masa, tak ada duit.
Saya kerja 8 jam, saya dibayar RM5 sejam. Saya dapat RM40 satu hari. Maka solat ini ialah saya keluarkan masa saya untuk mendapat duit untuk saya zakatkan. Maka saya keluarkan masa saya tadi ialah bentuk zakat. Zakat masa saya. Sebab itu kita diajar bila dipanggil, diseru kita pada hari Jumaat, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Masa kita untuk cari duit sekarang, masa untuk kita menghadap Allah. Maka masa itu ialah nilai untuk kita dapat wang untuk kita zakatkan. Maka dalam solat itu ialah masa yang kita peruntukkan untuk kita zakatkan. Maka terkumpul semua. Allah kata, wahai hamba-Ku, kamu paling kepada siapa? Sama ada kita paling zahir atau paling batin. Ini yang di hadis yang kita baca untuk menunjukkan bagaimana kalangan hamba diminta melihat Allah dengan sungguh-sungguh, dengan mata batinnya. Kata Syekh Abdul Qadir, bila mana kamu melihat pencinta Allah, maka kamu sebenarnya telah melihat orang yang melihat Allah dengan mata hati ini. Satu benda yang hebat, satu benda yang bertuah, bila mana kita dapat melihat orang yang melihat Allah. Bila mana kita dapat melihat orang yang melihat Allah. Tuan-tuan kalau seronok tak, tuan-tuan bergambar dengan orang pergi ke bulan. Ini katakan orang pernah pergi ke bulan, kita gambar. Ni pernah ke bulan, kita seronok. Orang yang pernah pergi ke kutub utara, kita pun bergambar ni. Seronok. Ini yang pernah pergi ke kutub utara. Bagaimana kita tak seronok kita pergi dengan orang yang pernah melihat Allah dengan mata hatinya. Mereka-mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala dengan cintanya. Mereka-mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala dengan segala sabar dan redha mereka. Lalu Syekh Abdul Qadir menyebut, siapa yang boleh melihat Allah dengan pandangan hati? Siapa mereka? Mereka ada sifat. Bukan jenis dakwa-dakwi. Tentang ilmu bukanlah dakwa-dakwi. Seorang boleh mendakwa ikut apa dia nak. Ramai orang boleh dakwa dia ni wali majzub lah. Dia boleh dakwa dia wali kutub lah. Dan ramai juga orang boleh bagi gelaran secara mudah. Itu wali, itu wali, itu wali. Tuan-tuan, kalau kita benar masuk dalam ilmu kesufian, tidak semudah itu kita nak beri seorang gelaran itu. Atau kita pun tak mudah beri gelaran ni asyahid, asyahid. Tidak semudah itu. Walaupun dia mati dalam keadaan mulia, kita tak mudah beri dia gelaran asyahid. Tidak semudah itu. Biar ia berada di sisi Allah. Tapi kita perlu berada pada sempadan ilmu kita. Jangan terlalu melampau. Dan jangan terlalu, kita katakan, terlalu nampak bodoh. Tidak terlalu nampak macam cerdik. Kita berada pada sempadan ilmu. Sempadan ilmu kita yang menyatakan insya-Allah dia ada syurga. Insya-Allah. Jadi kita katakan tak boleh kita sebut ini sahabat syurga saya secara cepat begitu. Mudah-mudahan dia menjadi sahabat syurga saya. Tak semudah itu kita mengatakan anak kita ni anak-anak syurga. Tidak semudah itu. Tapi mudah-mudahan mereka ini semua penghuni syurga. Beradab dengan Allah menjamin kemuliaan kita. Tapi kalau kita kat dunia ni telah melangkaui sempadan ilmu Allah, ia memberi bahaya pada kita. Termasuk seorang yang cepat gunakan gelar ni wali Allah, ni wali Allah. Semudah itu sehingga dia merosakkan syariat. Sebab tengok yang ni diabaikan syariat banyak, maka dikatakan wali Allah, orang pun ikut cara hidup dia. Abaikan syariat. Maka kita, bila kita tunjuk seseorang, bila kita kata seorang kita, bertanggungjawab dengan apa yang kita kata. Yang jahat kita bertanggungjawab. Terlebih tunjuk baik pun kita bertanggungjawab. Sebab itu setiap orang perlu berada pada sempadan dia. Jangan terlalu over sangat. Macam mana pun kita nampak seorang, kita tak terlalu, apatah lagi kita baca, kita dengar kisah Barsisa, Bal'am bin Ba'ura. Seorang yang disebut dianggap wali, tiba-tiba mati dalam keadaan kufur. Tidak semudah itu. Kita mengharapkan mudah-mudahan dia adalah wali-wali Allah yang kita dampingi. Dia adalah wali-wali Allah yang kita dapat ilmu. Kita harap begitu. Tapi untuk kita kata, ya dia, kita bimbang, kita tidak beradab dalam ilmu kita. Jadi kita hati-hati. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, mereka ni ada beberapa tanda dan sifat. Antara sifat mereka ini, ialah mereka sentiasa redha dengan Allah. Apa pun redha mereka hanya dengan Allah Ta'ala. Mereka tidak letak mencari redha manusia, mencari redha makhluk, tidak, redha Allah. Dengan bahasa lain, mereka ialah orang-orang yang ikhlas dan beribadah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan like, tidak mengharapkan jumlah yang ramai, tidak mengharapkan sanjungan manusia. Mereka ialah orang yang redha. Mungkin sahaja mereka bersendirian, mungkin sahaja mereka beberapa orang, mungkin sahaja mereka bersama ramai orang, tapi nilai ibadat mereka tidak berubah.
Ini orang yang redha kepada Allah Ta'ala. Tak berubah. Dengan manusia ramai macam tu, ketika bersendirian pun macam tu. Allah perelokkan keadaan ketika sendirian sama seperti keadaannya ketika bersama dengan orang. Maka ini sifat pertama mereka. Dan mereka ini tidak minta bantuan melainkan kerana dengan Allah. Ini yang Rasulullah beritahu pada Abdullah bin Abbas. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila nak sesuatu, minta dengan Allah. Orang ni tuan-tuan tak minta dengan Tok Bomo, tak minta dengan makhluk, minta dengan Allah. Tuan-tuan, jadikan kesungguhan kita minta kepada Allah mengatasi kesungguhan kita minta dengan makhluk. Jadikan masa kita bersama Allah dalam meminta lebih banyak daripada masa kita meminta dengan makhluk. Kita kata, Ustaz, saya meminta dengan Allah, tapi mana sini sebab. Masalahnya dengan orang awak minta ni berjam-jam. Dengan Allah 5 minit dah sampai. Tiba-tiba awak kata, ini cuma sebab, Ustaz, hakikat minta dengan Allah. Tak, sebenarnya awak minta dengan makhluk, bukan minta dengan Allah. Sebab itu kita kena tengok, tuan-tuan sekalian, masa kita dalam meminta dengan Allah banyak mana? Satu. Yang kedua, bersungguh kita macam mana? Kemudian yang ketiga, beradab kita macam mana? Ketika mana kita minta dengan manusia, masa kita lama mana? Bersungguh kita bagaimana? Beradab kita macam mana? Ada orang kan nak jumpa orang, ditunggu ni daripada pagi, petang pun dapat jumpa, tunggu. Tanpa dia marah sedikit pun. Duk pejabat. Kenapa dia nak jumpa YB? Dia nak jumpa menteri. Dia tunggu daripada pagi. Dekat kawasan menunggu tu. Tunggu petang, tak apalah. Orang kata YB sibuk ni. Menteri sibuk, dia ada mesyuarat. Tak apa, saya tunggu. Hanya kerana nak satu permintaan. Saya tunggu. Dia tunggu, dia beradab, duduk dia kat pejabat. Tak ada fikir nak camik tu, camik ni, tak ada. Dia tak ada fikir nak usik tu, usik ni, tak ada. Duduk diam di atas kursi. Sampailah dia tertidur atas kursi mungkin. Tapi tak berani pula dia tidur terlentang. Dia tetap beradab tidur dia. Tidur untuk dijaga. Akhir datanglah menteri. Petang baru datang. Dia tak marah. Menteri ni kata, maaf saya lambat sikit. Mesyuarat banyak. Tak apa. Tak apa Datuk. Saya kalau 3 hari pun saya tunggu. Lihat bagaimana dia beri masa. Bagaimana dia tunjuk adab. Bagaimana dia bersungguh. Ada seorang hamba Allah dia cerita kat saya. Bila dia nak dapat satu gerang tanah lah. Nak dapat tanah. Sebab dia meniaga. Dia kata, Ustaz, saya mula-mula buka bisnes. Tanah dia tempat yang memang, kalau hari ni memang mahal lah. Di tengah-tengah Johor Bahru. Saya pergi subuh-subuh ke pejabat menteri besar. Subuh. Saya tunggu. Saya tak kira apa jadi-jadilah hari ni. Buat appointment macam membazir masa. Tak nak pergi serbu je tu. Tunggu. Tak kira. Saya nak tunggu. Bila masuk pejabat, saya akan serbu dia. Saya akan pergi jumpa dia. Bayangkan dia pas subuh saya tunggu. Cokoh je. Tunggu. Sebaik saja menteri besar masuk. Dia tu, Datuk, menteri tuan, disebutlah bahasa-bahasa penghormatan. Minta tantangan. Akhir dia dapat. Suka dia. Bersungguh dia. Bersegera dia menjadi orang pertama. Akhir dia pun dapat. Lalu kita tanya tuan-tuan, bila kita minta dengan Allah macam tu ke? Kita kata, Ustaz, saya dah doa tak dapat. Awak doa macam mana? Bersungguh ke awak doa? Lama ke awak doa? Beradab ke awak berdoa? Persoalan itu kita kena tanya. Sebab itu bila doa kita lambat dimakbulkan, maka kita melihat kesalahan kita dulu. Jangan alih-alih tolong. Allah tak berkenan juga saya doa pun. Maka sebab itu Allah tak akan perkenankan. Sebab itu kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan terus dimustajabkan doa seorang yang meminta selagi mana dia tidak gopoh gapah. Apakah gopoh gapah itu? Kata Rasulullah, dia berkata, da'autullah, aku dah doa, Tuhan tak perkenankan. Itu gopoh gapah namanya. Cakap macam tu. Saat saya dah doa tapi tak dapat, itu gopoh gapah. Seorang kata doa Ustaz tapi tak dapat, itu gopoh gapah. Tapi macam mana? Saya dah doa, insya-Allah saya yakin. Cuma mungkin masa yang belum sesuai. Allah nak beri masa yang sesuai. Kita umpama kita minta makan ke mak ayah kita. Pagi-pagi dah minta makan, mak nak nasi, mak pun tak layan kita. Mak kita duduk je. Baca buku. Lapar ni. Dah masa-masa mak kita siapkan makanan. Mak kita dah time ni, tengah hari kena makan pukul 12. Tapi kita pukul 8 dah minta makan tengah hari. Misalnya. Apakah mak tak bagi kerana kejam kat kita? Tak. Dia tunggu waktu yang sesuai. Kita benar-benar lapar dan mendisiplinkan waktu untuk kita makan tengah hari.
Tidak kalau makan tengah hari pukul 8, apa beza dengan sarapan? Dah caca marba istilah tu. Tengah hari, makan tengah hari lah. Mak kita bermasak, bla bla. Sampai waktu dipanggil, datang masak makan. Tengok, nah, si akak 7 kilo dia angkat. Mak kita masak. Ni, kelamu kan ni. Kerana mak kita beri pada waktu dia. Contoh, sama juga tuan-tuan sekalian, Allah, waktu mana kita doa. Pada waktunya. Kita nak minta anak. Bukan waktunya. Tengah sibuk, seorang pun tak terjaga. 2 orang pun tak terjaga. Waktunya kita pun dapat. Kita pun tahu. Memang sesuai. Kita minta kahwin, tak boleh kahwin. Waktunya. Kamu nak kahwin, masak pun tak pandai gini. Nak kahwin ni, masak air pun tak pandai. Tak lepas air. Kering air, masak air. Tak apa. Doa, terus doa. Waktunya, akan jumpa jodoh. Dari Jepun, Pinang kita. Pinang anak perempuan kita nak kahwin. Jadi, dia persoalannya bila mana kita berdoa. Pantang pertama, jangan kata saya dah doa tapi tak dapat. Itulah pantang yang merosakkan terus doa. Melainkan kita istighfar dan doa baru. Mulut tu tuan-tuan, umpama kalau suami isteri gaduh-gaduh lah, pantang sebut cerai. Kalau sebut cerai habis, tak akan nampak lagi batang hidung pasangan kita. Nak gaduh. Jangan kata aku ceraikan kamu. Sama juga doa. Waktu kita tak dapat, tuan-tuan, jangan kata perkataan ini. Perkataan ini umpama kita bercerai dengan Tuhan. Aku dah doa, Tuhan tak bagi. Tuhan tak musayat. Tidak. Allah bagi. Sebab itu bila kita doa, kita tak dapat, teruskan berdoa. Terus bersangka baik. Terus memperbaiki adab doa kita. Iaitu bila kita sebut wali Allah dan orang yang melihat Allah dengan mata batin ini yang tidak meminta melainkan pada Allah. Dan mereka melalui semua kepahitan hidup dengan sabar, redha dan dengan penuh gembira. Kefakiran, kesakitan. Sakit macam mana pun tuan-tuan sekalian, tak ada masalah bagi mereka. Kerungsingan, pening kepala ni, masalah macam anaknya itu, mereka tetap melihat kebaikan. Sebab kita tahu orang beriman ni, kita rungsing pun dapat pahala. Bahkan dia sebut dalam hadis, kalau sekiranya kita rungsing benda-benda yang kita hilang, tiba-tiba kita jumpa, benda tu kita jumpa, kerungsingan tu diberi pahala. Contoh gini tuan-tuan, kita ni hilang spek mata. Mana spek saya? Kita tak ada spek mata, tak boleh tengok. Tak boleh tengok jelas lah. Kita pun rungsi mana spek mata macam mana. Rupa spek mata kat sini, angkat kat atas. Dia boleh dalam spek. Tempoh dia rungsing tadi, dia dapat pahala. Kata mana? Kunci kereta kat mana kunci kereta ni? Bimbang sebab nak balik jauh ni kunci kereta. The boss. Macam mana ni? Sepanjang kita bimbang, kita dapat pahala. Rupanya kunci kereta dalam kereta. Dan kereta kita tak matikan enjin, kita tak keluarkan kunci. Ni zaman-zaman keyless ni kan. Dia ni kunci yang tak lekat di kereta. Tapi kita letak. Saya ingat ada bila naik kereta kawan saya. Dia ni keyless ni lah. Kunci dia pun hilang. Mana kunci tak jumpa. Saya kata tak apa, jalan je kereta ni. Jangan matikan enjin dia. Kemudian dia hidup tak apa. Saya rasa ada dalam kereta ni. Mana terbuang tak tahu. Bayangkan kita ni daripada Kuala Lumpur. Kunci tu hilang. Jangan matikan, isi minyak je. Isi minyak, tutup, ke jalan. Dia punya detektor tu pun, kunci tak ada. Kunci tak dapat dikesan. Kereta tu pun tak jumpa. Bukan kita je, kereta tu pun tak jumpa kunci tu. Sampailah di balik rumah. Saya katakan ada kunci spare kat rumah. Tak apalah, tak ada masalah sangat. Tapi memang fikirlah kunci. Sampai ke rumah, sama dia call saya, Ustaz dah jumpa. Terselit bawah kursi, terselit. Bayangkan, dia selit dalam bawah kursi kereta, dia mungkin terjatuh kat poket, dia terselit. Kereta yang owner dia pun tak jumpa, kereta tu tak jumpa. Sistem kereta. Jangan kata kita yang bukan sistem dia. Tapi kebimbangan itu dalam tempoh beratus kilometer. Bimbang kunci hilang, Allah beri pahala. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi sebab itulah orang beriman sentiasa gembira. Seolah apa pun dapat, nah pahala. Kalaulah kita dapat melihat pahala. Tak ada benda yang kita nak sedihkan atas dunia ini. Melainkan kita akan digantikan dengan kegembiraan. Dan mereka yang melihat Allah ini, Syekh menyebut mereka ada sifat, secara umum disebut secara ringkasannya, ialah mereka ada sifat sabar, redha, fana. Sabar yang kita dah sebut. Redha juga kita dah sebut. Dan fana. Apa maksud fana?
Fana mereka daripada memenuhi kehendak hawa nafsu, memenuhi kehendak diri. Mereka cuma memenuhi kehendak syariat. Mereka fana. Umpama kalau kita sebut kita seorang pekerja, kita fana tentang diri kita, kita cuma menunggu arahan majikan kita. Kalau majikan kata buat ni, buat. Saya tak akan buat benda yang saya punya. Saya akan buat benda yang diarahkan oleh tuang saya. Fana. Umpama seorang hamba, dia tak akan miliki apa-apa. Dia dimiliki oleh tuannya. Tuan dia suruh apa pun dia kena buat. Itu fana nama dia. Kalau orang tu kerja cikgu, dia fana dengan tuan pengetua dia. Duduk, dia menunggu. Kalau tuan pengetua dia kata begini dia buat. Dia fana dengan kehendak dia. Dia bukan kehendak dia. Dia kehendak apa yang majikan dia nak. Dalam tempoh dia bekerja. Dan tempoh kita hamba Allah, kita fana dengan apa yang kita nak untuk diri kita. Kerana semuanya perintah Allah. Walaupun perintah Allah ini menyangga hawa nafsu kita, kita tak akan beri pada hawa nafsu kita. Perintah Allah supaya berpuasa. Kita ni jenis kaki makan ni. Kita pun ada rancangan cari makan. Kita punya rancangan kita sendiri. Review makan. Tapi sampai puasa kita pun stop. Nafsu kita meronta. Jangan. Itu maknanya kita fana. Kita sibuk. Tapi kita tahu sekarang waktu solat, maka kita solat. Itu maknanya kita fana dengan Allah. Kita kalau ikut, kita tak nak dengan kuliah ni. Tapi bila kita tahu ini syariat menyuruh kita dengan kuliah, maka kita pun fana dengan kehendak kita. Maksudnya kita tak peduli. Kerana kehendak syariat itu lebih utama. Kita nak ikut cara kita, tapi kita ingat cara yang Nabi SAW ajar pada kita. Maka kita tinggal cara kita untuk ikut cara Nabi SAW. Kita nak keluar rumah, tuan-tuan, jangan pergi serapah kiri kanan ni. Puh kanan, puh kiri, macam-macam jangan pergi serapah. Sehinggalah Rasulullah beritahu kita, siapa yang keluar rumah dibaca bismillahi tawakkaltu ala Allah, maka dia sudah dijaga, dipelihara, dicukupkan keperluan dia. Maka dia mudah keluar, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jalan. Tak main dah puh kanan, puh kiri. Selisih malaikat 44 tak ada dah buah tu. Sesudah dia mengetahui caranya. Dia tahu bila nak tidur, dibaca ayat kursi, maka Allah pelihara dia. Dia tak ada dah amalan-amalan lain yang tu. Cukup apa yang Nabi beritahu dia. Dia yakin pada Nabi SAW. Maka di sini asas bagaimana seorang tadi fana dengan perintah Allah. Maka kita tidak perlu pada perintah lain selain pada perintah Allah. Kita tak perlu saranan lain melainkan saranan Allah dan Rasulnya. Sebab itu bila kita belajar protokol makan, kita nak makan dia ada protokol dia. Pegang sudu, tangan kanan ke tangan kiri. Pisau mesti tangan kanan. Ini protokol barat. Garpu tangan kiri. Potong kemudian makan tangan kiri. Tak, kita ubah. Pisau tangan kiri. Garpu tangan kanan. Kita potong, kita makan tangan kanan. Kan kalau orang belajar cara makan ala barat. Pisau mesti kat mana? Mesti kanan. Kononnya kan kanan kan kuat motong. Garpunya kiri. Dipotong, kiri. Tak, kita takkan buat macam tu. Walaupun itu standard orang makan di hotel, orang makan di tempat-tempat makan beradab. Kita ubah. Kita orang Islam ada standard lebih tinggi pada tu. Maka pisau saya kat kiri. Sebab bukan pisau ni saya nak tikam orang. Kalau nak tikam orang, baru saya pegang kanan. Saya nak makan. Kemudian garpu di tangan kanan saya. Maka saya berpotong. Saya makan. Tangan kanan. Takkan ada orang boleh ubah syariat saya. Kan senang. Tapi begitu kita fana dengan hukum Allah. Kalau datang benda-benda yang cuba untuk mempengaruhi kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, mereka yang melihat Allah ini, tuan-tuan, mereka tidak ada pilihan mereka, semuanya pilihan Allah. Sebab itu takdir yang berlaku pada kita, itu pilihan Allah pada kita. Apakah kita rasa kita lebih cerdik daripada Allah menentukan pilihan mana lebih baik? Saya tak dapat projek ni. Rugilah saya tak awak tak rugi apa-apa. Kerana Allah pilih awak lebih baik ini projek ni. Tapi projek ni sikit Ustaz, projek ni cuma 100,000, projek ni 1 juta. Memang ukur dengan otak 1 juta tu banyak, jangan. Ni ada cerita lain yang kita tak tahu. Mungkin sebab kita ambil projek 1 juta, rasuah sana, rasuah sini. Mungkin. Terlibat dengan benda-benda yang boleh merugikan kita lagi. Yang 100,000 ni yang kita ambil, barangkali 100,000 total kita dapat. Alhamdulillah. Dan sebab untuk kita dapat projek 20 juta pula. Kerana berjaya di sini. Contoh, kita tak nampak benda ni. Cukup kita tahu kita bodoh. Kita tak ada ilmu yang benar-benar menentukan betul atau salah secara mutlak. Kita cuma menjangkakan atau kita cuma merasakan. Tapi Allah lebih tahu. Kita rasa bahawa idea ataupun
Kita merancang nak kahwinkan anak kita umur 25. Anak saya mesti kahwin umur 25 Ustaz, sebab saya pun kahwin umur 25. Saya dah target 25, 26 dia dapat anak, kira dia umur 40, anak dia sekolah menengah. Itu jangka kita, tiba 25. Anak kita pula tak nak kahwin. Pas sudah tak nak kahwin, dah cakap macam-macam ni. Kalau jenis perempuan, dah tunggu lama dah. Tunggu buah pokok tak ada orang minang, tunggu kat rumah tak ada orang pinang, tunggu sesembah tak ada orang pinang. Nak tunggu kat mana lagi ni anak kita? Kat rumah macam orang tak nampak anak kita, bawa lah kita ke sesembah. Takut-takut ada terpandang minang, pun tak ada orang minang. Bawa lah kita buah pokok mana pula, pokok duku, pokok langsat. Biar ada orang tengok, pun tak ada orang tengok. Kita bawa lah ke kenduri kendara, biar orang tanya, anak awak, anak dara awak tak kahwin lagi, biar ada orang minang, pun tak. Ni lagi. Tanya kawan-kawan, tak ada pula kawan-kawan ada anak lelaki nak jodoh sama-sama dia. Tanya anak kita, awak ni tak ada kawan-kawan ke masa college, masa universiti? Tak ada, bawa kita jenis tak kawan, kita kawan dengan telefon je. Susah hati lah kita, subhanallah. Kita tak nak pecah rekod kita ni. Rekod kita semua kahwin 25 ni. Mama dia pun 25, kita pun 25. Anak kita dah nak masuk 26. Kita dah bimbang. Allah lebih tahu apa yang sesuai. Anak kita umur 30 baru start kahwin. Misalnya, itu yang baik bagi dia. Akhirnya dia dapat zuriat sekian. Semua kehidupan kita ini baik bila kita redha. Semua apa yang Allah takdir ini baik bila kita sabar. Semua yang Allah takdir kepada kita ini baik kalau sekiranya kita melihat kehebatan Allah. Tapi kalau kita rasa cerdik daripada Tuhan, maka kita akan cari jalan keluar yang rupa-rupanya bukan jalan keluar, itu jalan kita terkandas. Sebab itu jangan sekali kita melihat diri kita lebih bijak dan menentukan apa yang patut kita buat. Tapi apa yang Allah tentukan itu lebih baik. Setiap kali Allah tentukan kita pada satu keadaan, pertama, minta tolong dengan Allah, minta petunjuk daripada Allah, kemudian lakukan kadar kemampuan kita. Sebab kekuatan kita terbatas. Mau saja kita nak buat seluruh umur kita, tapi kita tak mampu. Kita ada sakit, kita ada demam, kita ada undang-undang kerajaan, ada SOP, bla bla. Ini semua benda membatasi kita. Tapi Allah ajar buat sekadar kemampuan kamu. Buat. Maka kita buat, insya-Allah akan datang rezeki kita. Maka inilah orang-orang yang sifat-sifat mereka yang melihat Allah dengan mata hati mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, aku ni nak didik kamu. Aku nak ingatkan kamu dengan benda-benda macam ni. Kerja aku didik kamu. Kerja aku ingatkan kamu. Wahai batu-batu yang tercampak, datang sini. Kenapa Syekh Abdul Qadir menyebut batu-batu tercampak? Orang-orang yang hatinya keras macam batu. Sini kau. Aku datang, aku nak beritahu, aku ceramah ni untuk membetulkan kau, tak ada yang lain. Aku nak hubungkan balik tali kamu yang sudah terputus dengan Allah. Harapan kamu yang sudah terputus dengan Allah, aku nak hubung balik. Datang ke sini. Kemudian Syekh menutup kata-katanya, ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah orang-orang yang bersama denganku. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.